tajuk Muaz bin Jabal. Kan Siti? Okey. Kita pasti dengar nama tu. Cumanya kita nak tahu yang lebih jelas tentang tajuk ni. Okey, jadi Dawani Ustaz mungkin boleh kongsikan siapakah itu Muaz bin Jabal? Saya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Terima kasih pada DJ Syafiq dan Siti. Hafizahumullah. Ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada petang ini sekali lagi kita ke udara dan kita akan berbicara berkenaan dengan seorang yang Nabi SAW memberikan satu pengiktirafan yang besar kepada beliau, di mana baginda SAW pernah berkata, a'lamu ummati bil halal wal haram Muaz ibnu Jabal. Umatku yang paling arif tentang halal dan haram ialah Muaz bin Jabal. Maksudnya beliau merupakan seorang tokoh yang hebat dalam syariat, yang mengetahui tentang hukum halal haram dan juga berkenaan dengan ilmu-ilmu yang berhubung kait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah, ketika mana semenanjung tanah Arab mula disinari dengan cahaya hidayah dan kebenaran, pada ketika itu ada seorang anak muda daripada Yathrib yang bernama Muaz bin Jabal, dan beliau merupakan seorang anak muda yang perkasa, yang pada ketika itu dianugerahkan dengan oleh Allah Subhanahu wa taala akan keindahan rupa paras, dianugerahkan kecerdikan dan kecerdasan akal. Begitulah juga dengan daya ingatan dan yang kuat. Beliau juga merupakan seorang yang sangat kacak, bermata yang hitam bercelak, bahkan rambutnya yang berkilau-kilau serta berketak-ketak, yang menjadikan beliau seorang yang sangat tampan dan menarik perhatian. Muaz bin Jabal telah memeluk Islam di tangan pendakwah terawal yang datang daripada Mekah, iaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, pada malam perjanjian Aqabah. Yang kedua, Muaz merupakan salah seorang daripada anak muda remaja yang menghulurkan tangannya, berjabat tangan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan ia berbai'ah untuk taat setia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan sanggup berjuang untuk menyebarluaskan agama yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Muaz merupakan salah seorang daripada 72 orang yang datang ke Mekah pada ketika itu untuk bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga mengecapi nikmat keimanan, keislaman serta bergembira dapat bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau memeluk Islam, anak muda ini bersama dengan remaja-remaja yang lain yang sebaya dengannya mula bergerak untuk menyebarluaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka menggunakan cara dan pendekatan yang sangat berbeza. Mereka secara rahsia pada malam-malam hari mereka menyembunyikan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik Madinah, sehingga kan orang-orang musyrik Madinah tidak mengetahui siapa yang menyembunyikan berhala mereka. Di antara orang yang terlibat ialah Amru bin Al-Jamuh, seorang lelaki tua yang merupakan pemimpin kepada kaumnya Bani Salamah, akan tetapi enggan memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Muaz bin Jabal dengan anak-anak Amru yang telah pun memeluk Islam, mereka merancang suatu helah bagaimana untuk mencabut berhala Manata daripada hati Amru bin Al-Jamuh. Maka mereka telah menyembunyikan berhala itu, diambil berhala itu pada tengah malam, dikeluarkan dan diletakkan di tempat pembuangan sampah.
keesokan harinya orang tua itu akan mencari berhalanya, ditemui, diambil, dimandikan, dipakaikan baju baru, esok malam hilang lagi, lusa malam hilang lagi. Ya, hari-hari saban hari kenakalan anak muda, masya-Allah. Ni kita cerita budak nakal. Ya, tapi kenakalan sahabat ni masya-Allah, ya, kenakalan yang membawa hidayah kepada orang lain. Ya, bukan kenakalan yang sebagaimana kita cerita kenakalan 10 budak hitam mandi di kolam. Ya, akhirnya semua budak hitamnya mati. Ya. Tapi kenakalan Muaz bin Jabal dan para sahabatnya yang lain ni yang menyebabkan dapatnya hidayah kepada Amr bin Al-Jamuh. Apabila orang tua itu sudah penat disebabkan berhalanya asyik hilang saban malam, maka akhirnya dia berkata kepada berhalanya, wahai Manata, andai kata engkau ni ada kebaikan padamu, ya, kamu lawanlah sendiri. Ya, penjahat-penjahat yang selalu buat jahat kepada awak. Aku tidak tahu siapa yang berbuat jahat kepadamu, sedangkan engkau setiap malam dapat melihat. Ya, jadi kalaulah kamu ada kebaikan pada dirimu, ya, pada malam ini kamu lawan sendiri. Jadi Amr bin Al-Jamuh meletakkan pedangnya kepada Manata supaya lawan sendiri. Ya, maka pada malamnya sesudah orang tua itu nyenyak tidur, anak-anaknya dengan Muaz bin Jabal mengangkut berhala itu dikeluarkan. Pada malam tersebut mereka temui bangkai anjing. Lalu mereka letakkan Manata biar berpelukkan dengan anjing, lalu diikat dan diselit pedang Amr di situ. Dicampakkan ke tempat pembuangan sampah. Maka keesokan harinya, ya, orang tua tadi yang dah mula hilang keyakinannya kepada berhala, ya, didapati berhalanya tetap hilang juga. Ya, maka dicarinya, akhirnya ditemui di dalam lubang, ya, tempat pembuangan sampah, sedang berpelukkan dengan anjing. Maka dia pada ketika itu tidak lagi mengambil Manata, tetapi dia mengungkapkan satu syair. Orang Arab ni kalau dia kecewa pun syair. Ya. Maka itu madah kebiasaan dia. Ya. Sebab tu syair ni tak boleh berpisah dengan orang Arab. Maka apa kata dia? Tallahi law kunta ilahan lam takun anta wa kalbun wasta bi'rin fi qarnin. Demi Allah, kalaulah engkau Tuhan, engkau tidak akan berpelukkan dengan anjing di dalam lubang. Ya, itu di antara kata-kata beliau yang akhirnya beliau memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, ya, berkat daripada kenakalan anak-anaknya dan kecerdikan mereka, ya, bagaimana untuk menyampaikan dakwah kepada orang tua yang sukar untuk disampaikan, kalau dengan teguran tak akan diterima. Ya, jadi dengan helah yang dilakukan oleh mereka tadi telah menyebabkan, ya, orang tua itu memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengecapi mati syahid dalam perang Uhud. Masya Allah. Ya, orang tua tadi meninggal dalam perang Uhud. Ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, Muaz bin Jabal sentiasa melazimi majlis baginda SAW. Beliau sentiasa mengikuti baginda ke sana dan ke sini dan mengambil Al-Quran daripada bacaan-bacaan baginda SAW. Beliau juga mengecapi syariat-syariat Islam langsung daripada baginda SAW, sehingga beliau dikenali sebagai, ya, aqra'us sahabah. Dia tergolong di kalangan qari, di kalangan sahabat yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga dikenali sebagai orang yang alim dengan syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan, ya, oleh Yazid bin Qutaib, kata beliau, aku pernah memasuki sebuah masjid di Hims. Maka di sana aku dapati ada seorang anak muda yang rambutnya kerinting, sedang dikerumuni oleh orang ramai. Maka apabila ia berbicara, seolah-olah yang keluar daripada mulutnya itu adalah nur dan juga mutiara. Maksudnya bahasa yang sangat indah dan ilmu yang sangat mahal. Maka aku bertanya kepada orang yang duduk bersama-sama denganku di dalam majlis itu, siapakah itu? Maka kata orang ramai, itulah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Muaz bin Jabal. Begitulah juga Abu Muslim Al-Khawalani telah menceritakan bahawa saya pernah datang ke sebuah masjid di Damsyik, dan pada ketika itu saya dapati ada satu halaqah, satu kumpulan besar yang tergolong daripada 30 hingga 50 orang sahabat Rasulullah SAW. Ketika itu terdapat seorang anak muda yang tampan, wajah dan matanya bercelak, mempunyai gigi yang sangat putih.
setiap kali mereka itu menghadapi satu persoalan yang tak dapat diselesaikan, mereka menghalakan wajah mereka kepada anak muda itu, lalu bertanya kepadanya. Jadi para sahabat yang ramai yang senior tadi, merujuk kepada beliau. Maka kata Abu Muslim Al-Khawlani, aku bertanya kepada mereka yang duduk-duduk di dalam majlis itu, siapakah anak muda itu? Maka kata mereka, itulah sahabat Rasulullah SAW, Mu'adz bin Jabal. Masya Allah. Itu di antara kelebihan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. InsyaAllah kita akan sambung nanti bagaimana tarbiyah Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, dan apa erti cinta Mu'adz kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah kita akan sambung kemudian. Ya, Saya. InsyaAllah. Menarik sebenarnya apa yang dikongsikan. Itu baru permulaan. Kita rehat seketika dulu dan para pendengar. Betul. Untuk anda jangan ke mana-mana, jangan ubah siaran anda juga. InsyaAllah kita akan kembali sekejap lagi. Langsung Siti. Ya, boleh tonton kami secara langsung di FB Go Live. Anda juga boleh dengarkan kami juga di FB kita IKIM FM. Betul. Okey. Sambung Ustaz cerita Mu'adz bin Jabal tu. Silakan Ustaz. Mu'adz bin Jabal yang kita ceritakan tadi bagaimana kekaguman para sahabat dan juga tabi'in yang melihat kealiman beliau. Tidak hairanlah kenapa begitu. Tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan umatku yang paling alim dalam halal dan haram ialah Mu'adz bin Jabal. Beliau merupakan salah seorang yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan kita katakan graduan yang dididik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam mencapai ilmu daripada sumber ilmu yang sebenar, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil pengetahuan dan makna-makna di sebalik pengetahuan itu langsung daripada baginda, dan beliau juga merupakan sebaik-baik murid daripada sebaik-baik guru. Masya Allah. Kebetulan pula kita pada besok hari akan menyambut hari guru. Masya Allah. Kita bicara berkenaan dengan ketaatan seorang murid kepada guru. Masya Allah. Bagaimana Sayyidina Mu'adz mengecapi kebaikan demi kebaikan dengan beliau akrab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kelebihan Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini merupakan beliau adalah salah seorang daripada 6 orang yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Maksudnya di kalangan hufadzul Quran yang menghafal keseluruhan ayat Quran yang diturunkan pada Nabi kita. Salah seorangnya ialah Mu'adz bin Jabal. Ada 6 orang sahabat yang hafal keseluruhan Quran. Dan salah seorangnya ialah Mu'adz bin Jabal. Maka dengan sebab itulah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada para sahabat dan di kalangan mereka adanya Mu'adz bin Jabal, maka orang akan memerhatikan ke arah Mu'adz bin Jabal dengan rasa haibah, dengan penuh wibawa dan juga dengan penuh penghormatan kepada beliau, kerana beliau merupakan salah seorang yang mengambil Quran langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam dan 2 orang sahabatnya iaitu Abu Bakar dan Omar meletakkan satu kedudukan yang besar buat Mu'adz bin Jabal, iaitu kedudukan dari segi kepimpinan dan juga keilmuan, kerana beliau adalah orang yang sesuai untuk membimbing kaum muslimin, sehinggalah Nabi SAW dan juga kedua sahabatnya Abu Bakar dan Omar di zaman mereka memilih Mu'adz menjadi guru untuk membimbing kaum muslimin. Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana mendapati ramainya kaum Quraisy memeluk Islam selepas peristiwa pembukaan kota Mekah, maka baginda sallallahu alaihi wasallam merasakan kaum muslimin yang baru itu memerlukan kepada seorang pembimbing yang besar, seorang yang boleh membimbing mereka dengan baik untuk mengajar Islam dan juga mengajar kefahaman syariat kepada mereka. Maka pada ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam melantik Itab bin Usaid sebagai pemimpin kota Mekah, dan Nabi kita meninggalkan Mu'adz bin Jabal untuk menjadi guru kepada orang ramai yang mengajarkan Al-Quran kepada mereka dan memberikan kefahaman agama kepada mereka. Begitulah juga ketika mana datangnya utusan daripada Raja Yaman yang telah menyatakan kerelaannya untuk memeluk Islam, mengisytiharkan juga Islamnya seluruh rakyat jelata di bawahnya, iaitu Raja Bazan yang telah memeluk Islam
Islam dan menyatakan keislaman seluruh rakyatnya. Maka raja tersebut meminta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mengutuskan kepadanya seorang yang boleh mengajarkan Islam kepada mereka. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam memilih Muaz bin Jabal untuk memikul tanggungjawab yang besar ini, tanggungjawab dakwah, tanggungjawab kepimpinan, tanggungjawab sebagai guru dan juga muallim, diserahkan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana mempersiapkan angkatan ataupun mempersiapkan kelengkapan untuk berangkatnya Sayyidina Muaz, di mana pada ketika itu Muaz yang berada di atas haiwan tunggangannya, Nabi kita berjalan kaki, Masya Allah. Ini satu penghormatan satu kasih sayang yang ditunjukkan oleh seorang murabbi kepada muridnya, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam yang memegang tali kekangan haiwan Muaz itu. Nabi kita berjalan sampai ke pinggir Madinah untuk mengiringi Muaz bin Jabal. Baginda berjalan dan Muaz pula sedang menunggang, sehingga Muaz rasa segan, dia nak turun, tapi Nabi kita tak benarkan. Terus baginda sallallahu alaihi wasallam jalan, seolah-olah baginda sallallahu alaihi wasallam ingin melihat Muaz buat pandangan terakhirnya, ingin menunjukkan betapa sayangnya baginda kepada Muaz bin Jabal, sahabat dan muridnya itu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu pesanan, wahai Muaz, innaka asa alla talqani ba'da ami hadha, engkau tidak akan temui lagi aku sesudah tahun ini. Masya Allah. Wa la'allaka an tamurru bi masjidi wa qabri, dan mudah-mudahan nanti engkau akan datang untuk menziarahi masjidku dan juga menziarahi pusaraku. Itu di antara pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mendengar kata-kata itu, maka menangislah Sayyidina Muaz dengan tangisan yang sangat kuat kerana terpaksa berpisah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kalau kita dikatakan macam tu langsung tak jadi pergi. Tapi kita lihat bagaimana ketaatan para sahabat itu melebihi kita katakan melebihi kecintaan diri pribadinya. Maka akhirnya dia melakukan juga apa yang diminta oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, terpaksa berpisah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Muaz menangis tersedu-sedu, seluruh kaum muslimin juga turut serta menangis bersama dengan Sayyidina Muaz radhiyallahu taala anhu. Itu dia Siti dan juga para pendengar, kalau kita lihat dari sudut keakraban dia dengan Rasulullah, dia setia dengan orang kata guru dia. Itu juga yang perlu kita ikut sebenarnya. Kita nak tahu dengan lebih lanjut sebenarnya selepas ni. Nak sambung? Silakan. Sambung lagi. Okey, silakan Ustaz. Kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar berlaku, iaitu belum pun beralih tahun maka baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, sehingga Muaz bin Jabal tidak lagi dapat untuk melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah kali terakhir beliau melambaikan tangan dan juga mengucapkan selamat jalan kepada Muaz bin Jabal ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam menghantar beliau. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat sebelum Muaz kembali daripada berdakwah di Yaman, mengajar didikan dan ilmu kepada penduduk Yaman. Dan kita pun tahu bagaimana kesedihan Muaz, sehingga beliau begitu sedih dan menangis tersedu-sedu ketika mana sampai berita kepadanya tentang wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana rasanya kehilangan kekasih yang sangat dicintainya. Namun kita boleh hayati kisah Muaz ini, bagaimana kecintaan sahabat kepada Rasulullah itu tidak menjadikan mereka itu sentiasa bersama dengan baginda Nabi. Bahkan mereka membuktikan cinta mereka itu bahkan dengan cara berjauhan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mereka merealisasikan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun bagi mereka, ridha Allah dan Rasul itu yang mereka utamakan, bukan jauh dan dekat jaraknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sepatutnya begitulah juga yang kita hari ini di zaman ini, walaupun mungkin dah 1000 tahun jauhnya kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wasallam, ya, dari segi masa, jarak masanya, dan begitu juga dari segi kedudukan lokasinya. Namun ya baginda sangat dekat di hati kita, dan sepatutnya kita meneruskan ya perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya kita lihat seketika. Makin menarik kisahnya tu. Betul. Kita ni kadang-kadang ya Ustaz ya, nak buat sesuatu tu terutamanya kalau nak suruh apa yang Nabi SAW suruh kita buat, nak kena dekat. Feel tu ada. Kalau dah 1400 tak apalah, kan macam tu. Saya okey. Baik. Kita akan sambung selepas ini. Betul, tuan, jangan ke mana-mana. Terus setia dan juga dengarkan IKIM FM. Betul. Kalau ada rakan-rakan kita yang nak tanyakan soalan berkaitan dengan tajuk kita pada petang ini, Muaz bin Jabal, anda boleh terus ke laman web ataupun di laman Facebook IKIM FM sebenarnya di www.facebook.com/IKIM FM, dan juga boleh WhatsApp ke konti IKIM FM 0112900404. Okey, silakan. Apa lagi yang boleh kita teladani Ustaz daripada kisah Muaz? Ya, Muaz tidak hanya terkenal dalamnya perkara kita katakan ilmu Al-Quran dan sebagainya, beliau juga terkenal sebagai seorang yang beramal dengan apa yang diketahuinya daripada ilmu. Ketika mana di zaman Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar telah melantik Muaz ya kepada Bani Kilab untuk membahagikan harta-harta pemberian ya bahagian mereka, maksudnya amil zakat yang menyampaikan ya pemberian Baitul Mal kepada Bani Kilab. Maka beliau telah pun mengagihkan seluruh harta-harta tersebut kepada fuqara, ya, orang-orang miskin, diberikan kepada mereka semua sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan kembalilah Muaz ya kepada istrinya dalam hal keadaannya tidak membawa sedikit pun daripada uncangan wang tadi, ya, sehingga istrinya ya bertanya kepada beliau, di mana perginya seluruh harta-harta yang diberikan, apakah kita tidak ada bahagiannya? Ya, maka kata Sayyidina Muaz kerana tidak tahu bagaimana nak menjawab kepada istrinya ya di mana pergi habisnya harta sebab dah diberikan kepada fuqara dan masakin, maka beliau mengatakan, sesungguhnya ya bersama-sama denganku ada seorang pemerhati ya daripada Sayyidina Umar, sehingga aku tidak boleh nak mengambil sedikit pun, kata Muaz bin Jabal. Maka istrinya berkata kepada Muaz, engkau telah dilantik untuk menjadi pemegang amanah untuk menyampaikan harta ya di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, kemudian datang di zaman Umar. Umar tak percaya pada awak sehingga Umar menghantarkan pemerhati, ya. Maka istrinya telah bercakap hal tersebut sehinggalah didengari oleh beberapa orang perempuan. Maka dibawa mulut cerita tadi sehingga sampailah kepada Sayyidina Umar. Maka pada ketika itu Sayyidina Umar memanggil Muaz bin Jabal datang menghadap, ya, aku telah mengutuskan engkau ya sebagai utusan untuk menguruskan harta, dan ya apakah benar aku mengutuskan ya Raqib untuk memerhatikan engkau? Maka berkatalah Muaz, tidak wahai Amirul Mukminin, akan tetapi aku sebenarnya tidak tahu apa yang nak aku jawabkan pada istriku saat ia bahagian daripada hartaku juga aku belanjakan untuk ia memberikan kepada fuqara dan masakin, sehingga seluruh daripada bahagian termasuk ya harta yang diberikan oleh khalifah untuk beliau sendiri pun diinfakkan kepada fuqara dan masakin. Ini kita lihat hasil tarbiyah daripada Rasulullah yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, para sahabat ini adalah orang yang sangat prihatin pada orang lain dan sanggup berkorban apa sahaja walaupun mereka sangat-sangat memerlukan, tapi saat mereka melihat umat dalam keadaan lebih memerlukan, pada ketika itu mereka sanggup korbankan ya seluruh daripada harta-harta mereka. Maka ketawalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bila mendengar jawapan daripada ya Sayyidina Muaz bin Jabal, lalu diberikan ya pemberian yang lain ya kepada Muaz, dan dikatakan, kembalilah kamu kepada istrimu dan ya biarlah dia gembira dengan pemberian ini, jangan lagi diberikan kepada orang lain. Masya-Allah. Di zaman ya pemerintahan Umar Al-Khattab juga Sayyidina Muaz bin Jabal telah diutuskan kepada
di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu juga, ya, gubernur daripada Syam iaitu Yazid bin Abu Sufyan telah mengutuskan utusan kepada Sayyidina Umar mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya sekarang ini di Syam telah ramai orang yang memeluk Islam, dan ya kota-kota penuh dengan ya mereka yang ingin belajar dan ingin menekuni agama dan berhajat sangat kepada orang yang mengajarkan mereka kepada Al-Quran dan mengajar agama kepada mereka. Bantulah kami wahai Amirul Mukminin dengan kau utuskan kepada kami ya rijal, iaitu ya orang-orang hebat di kalangan sahabat untuk mengajarkan ya orang-orang Syam tentang Islam. Maka Sayyidina Umar memanggil 5 orang yang berbaki daripada 6 orang yang kita sebutkan tadi menghafal Al-Quran ya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada zaman Sayyidina Umar itu hanya tinggal 5 sahaja, iaitu Mu'adz bin Jabal, Ubadah bin Samit, Abu Ayyub Al-Ansari, Ubay bin Ka'ab dan juga Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Jadi ya dipanggil kelima-lima ini lalu mengatakan kepada mereka, sesungguhnya saudara-saudara kalian penduduk Syam sangat mengharapkan bantuan untuk diutuskan orang yang boleh mengajarkan Al-Quran kepada mereka dan kefahaman agama kepada mereka. Maka aku mengharapkan bantuan daripada kalian semua. Mudah-mudahan Allah merahmati ya kalian. Pilihlah ya antara kalian 3 orang secara sukarela untuk ya membantuku dalam menyampaikan Al-Quran dan juga Islam kepada penduduk Syam. Maka mereka mengatakan, kenapa perlu diundi dan dipilih wahai khalifah? Sesungguhnya Abu Ayyub seorang yang sangat tua, jadi beliau tidak mampu lagi untuk keluar. Begitu juga Ubay, beliau adalah seorang yang sakit. Ya, Ubay bin Ka'ab terkenal sahabat Nabi yang sakit sampai meninggal. Ya, Nabi kita pernah ziarah pada awal-awal hijrah. Ubay ini dalam hal keadaan demam. Maka Nabi kita katakan, wahai Ubay, demam ini menghapuskan kesalahan-kesalahan yang lepas. Maka beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah aku sentiasa demam. Maka akhirnya sentiasa demam sampailah meninggal dunia, Masya Allah. Ya, sepanjang hidupnya sentiasa demam panas. Ya, Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay seorang lelaki yang sakit. Maka tinggal kami bertiga sahaja. Maka kata Umar, kalau begitu hendaklah kalian bertolak dan mulakanlah ke bandar Hims. Apabila kalian tiba di sana dan kalian setuju untuk tinggal di sana, tinggalkanlah salah seorang daripada kalian di kota tersebut untuk menjadi guru kepada penduduknya. Kemudian hendaklah keluar ya 2 orang daripada kalian pergi ke Damsyik dan seorang lagi pergi ke Palestin. Masya Allah. Jadi 3 tempat, Himsi, Damsyik dan Palestin. Maka ketiga-tiga sahabat itu menyahut perintah daripada Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka terus ke Himsi. Maka di sana mereka telah meninggalkan ya Abu Darda, telah meninggalkan Ubadah bin Samit ya di Hims. Dan ya di Abu Darda pula ya pergi ke Damsyik untuk menjadi guru di sana, manakala Sayyidina Mu'adz bin Jabal ya meneruskan perjalanannya pergi ke Palestin. Beliau adalah guru kepada penduduk Palestin sehinggalah beliau meninggal dunia di sana, jauh daripada ahli dan keluarga, jauh daripada watan dan juga ya dunia hidupnya. Beliau bersama dengan penduduk Palestin. Ketika mana hampir dengan kematiannya, beliau mengulang-ulang satu qasidah nasyid yang mengatakan, marhaban bil mauti marhaba, selamat datang kepada kematian, selamat datang zairun jaa ba'da ghiyabi, ya penziarah yang pasti akan datang sesudah sekian lama tidak datang, wa habibun wafada ala syauqi, dan ya kata Mu'adz juga ya kekasih-kekasih sedang menanti dengan penuh kerinduan, yaitu maksudnya ya beliau mengharapkan nanti dengan wafatnya beliau dapat bertemu dengan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirinduinya sepanjang daripada hayatnya. Kemudian beliau melihat ke arah langit lalu beliau mengatakan, ya Allah, Engkau mengetahui bahawa sesungguhnya aku tidak cintakan dunia ya untuk
hidup kekal di dunia kerana indah dan cantiknya dunia, dan untuk menebang pokok dan juga untuk melalui sungai-sungainya. Tetapi ya Allah, sesungguhnya aku cintakan dunia ini adalah kerana ketenangan ilmu yang ada padanya, dan bagaimana kesenangan waktu-waktu detik bersama dengan orang yang berilmu, dan bersama dengan para alim ulama, dan bersama dengan penunggang-penunggang yang berjuang pada jalan Allah, sehinggalah aku sanggup merentasi bumi demi bumi, tanah demi tanah, untuk aku hadir di majlis-majlis untuk mengingatimu ya Allah. Ya Allah, terimalah ruhku yang akan sampai kepadamu dengan sebaik-baik penerimaan, dan sebagai seorang yang kembali kepadamu dalam hal keadaan beriman. Kemudian beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir jauh daripada ahli keluarganya dan juga watannya, dalam hal keadaan sedang berdakwah pada jalan Allah dan berhijrah kerana perintah Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebahagian daripada kisah Sayyidina Muaz bin Jabal yang mudah-mudahan kita dapat mengambil istifadah daripadanya. Allah, itu dia Siti dan juga para pendengar, berkaitan dengan kisah Muaz bin Jabal ni. Kalau kita lihat dari segi sudut istilah paling ringkas adalah erti cinta. Cinta kepada siapa? Kepada guru dia kan. Dan dia juga telah pun menjadi seorang guru selepas dia berguru dengan Rasulullah sebenarnya kan. Saya di hujung ni kita nak tutup dengan doa. Ustaz, silakan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami menadahkan tangan kehambaan kepadamu ya Allah, bersyukur atas nikmat rezeki yang telah kau berikan kepada kami, nikmat kehidupan, nikmat kesenangan, nikmat ketenangan jiwa, dan nikmat majlis zikir dan ilmu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami juga mensyukuri nikmat yang telah kau berikan kepada kami dengan nikmat berolehnya guru-guru yang telah kau utuskan untuk mendidik, membimbing kami. Ya Allah, ya siapa juga kami pada waktu ini ya Allah, kami adalah hasil daripada didikan guru-guru kami ya Allah. Dari itu ya Allah, Engkau kurniakanlah pengampunan kepada mereka, kesihatan kepada mereka, keafiatan kepada seluruh guru-guru ya Allah yang mendidik ummah ini ya Allah. Ya Allah, Engkau nilaikanlah jerih payah mereka, suka duka kehidupan mereka itu ya Allah dalam mendidik ya Allah, sebagai nilai pahala yang besar di sisimu, dan melayakkan mereka untuk bersama dengan muallim mereka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami berada di penghujung bulan Sya'ban ya Allah. Berkatilah kami dalam bulan ini ya Allah, semarakkanlah amal-amal kami di bulan ini ya Allah. Dan ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan ya Allah. Sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan ya Allah. Sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, jangan ada seorang pun daripada kami yang sedang mendengar dan mengaminkan doa ini tergolong di kalangan mereka yang menyesal kerana tidak dianugerahkan Ramadan. Ya Allah, berilah peluang untuk kami semua sampai kepada bulan Ramadan, mengucapi nikmat Ramadan dan beramal dalam bulan Ramadan. Bantulah kami untuk qiyam di dalamnya, untuk siyam di dalamnya, dan untuk kami beriktikaf dan mendapat Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, padamulah juga kami berseru, merayu dan merintih. Rahmatilah orang-orang tua kami ya Allah, anak isteri kami ya Allah, dan rahmatilah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, angkatlah sengsara dan derita yang sedang melanda seluruh umat Nabi Muhammad, tidak kira di mana mereka berada. Ya Allah, satukanlah hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jauhilah persengketaan antara kami yang akan melemahkan kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, bantulah kami dalam kami menghadapi godaan nafsu dan godaan syaitan, dan bantulah kami ya Allah dalam kami menghadapi rencana-rencana jahat mereka yang memusuhi Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya karim.